Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Negara ini sedang sakit pada ketika ini. Ibu Pertiwi ini luka parah kerana COVID-19, masalah kesihatan dan juga ekonomi, tidak kurang juga kerana politik. Ini perbincangan kami pada minggu ini. Dialog Tiga Penjuru pada minggu ini bercerita mengenai formula pemulihan negara. Betapa pentingnya negara ini perlu dipulihkan dan apakah formula atau ramuannya? Saya bersama dengan Datuk Salihuddin Saidin merupakan Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Juga kita ditemani oleh Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Ahli Parlimen Tambun dan juga merupakan Timbalan Presiden Bersatu. Juga menyertai kita hari ini ialah YB Anthony Loke Siok Fong, merupakan Ahli Parlimen Seremban dan juga Setiausaha Organisasi DAP. Saya mulakan dulu soalan kita pada hari ini dengan mengambil kira kenyataan ataupun titah yang di-Pertuan Agong yang dikeluarkan menerusi kenyataan media Istana Negara pada malam tadi. Mungkin saya boleh dapatkan respon pertama daripada Datuk Seri Faizal Azumu dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Sir Azul, Datuk Salihuddin yang berhormat, sahabat saya Anthony Loke. Pertama sekali kita seharusnya menjunjung kasih atas titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong untuk mencadangkan kepada kerajaan untuk segera membuka semula parlimen. Ini sebenarnya selari dengan pendirian yang kita dengar sendiri daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sewaktu pengumuman Pelan Pemulihan Kebangsaan untuk membuka semula parlimen. Pada ketika itu beliau menyebut sekurang-kurangnya pada bulan September atau Oktober. Dan saya sebagai ahli parlimen Tambun, saya sendiri pun memang dah rindu nak ke parlimen. Dah lama tak pergi ke parlimen. Namun kita kena faham, with or without COVID, amalan demokrasi berparlimen ini mesti kita teruskan dan kita pertahankan. Namun kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah keutamaan yang paling penting sekarang. Pada saya, keselamatan, kesihatan rakyat itu adalah paramount. Itu yang paling penting perlu kita sama-sama fikirkan. Apa kaedahnya, apakah dengan secara membuka parlimen tiba-tiba pandemik ini akan berkurangan serta-merta, ataupun apakah kaedah lain yang boleh kita buat secara bersama untuk memastikan perkara ini dapat kita perbaiki terlebih dahulu. YB Anthony Loke, mungkin ada komen dan juga reaksi awal? Ya, sudah tentu kami menjunjung titah di-Pertuan Agong dan juga pandangan Majlis Raja-Raja bahawa yang paling penting sekarang ialah Parlimen mesti bersidang. Iaitu kerana untuk mempertahankan institusi demokrasi berparlimen kita. Jadi dalam keadaan sekarang ini, walaupun kita nak cari satu formula untuk kita keluar daripada wabak COVID, tetapi institusi parlimen tidak boleh dikorbankan. Dan sidang parlimen mesti bersidang semula. Datuk Salihuddin, mungkin kita fahami dan juga menganalisis kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong malam tadi dan juga disusuli dengan kenyataan oleh penyimpan mohon-mohon besar Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu, dan juga bagaimana kalau Datuk dapat merangkumkan seluruh rentetan episod dari minggu lepas sehingga semalam dan bagaimana ini sepatutnya membuka lembaran baru untuk formula pemulihan negara. Baik, terima kasih Cik Zul dan juga pihak Astro. Rata-rata saya rasa rakyat menjunjung kasih atas saranan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu, kerana ini mencerminkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan di dalam urusan pentadbiran negara. Dan ini sebenarnya adalah bagi memastikan elemen semak dan imbang, check and balance itu benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya di dalam sistem pentadbiran negara. Kita daripada apa yang telah disarankan dan dilahirkan pandangan oleh duli-duli yang oleh tuanku-tuanku sekalian, menggambarkan bahawa Raja-Raja Melayu ini amat prihatin tentang masalah yang sedang dihadapi oleh rakyat,
yang mana melalui ketua-ketua parti-parti politik yang di Tuan Agong telah sudi untuk menerima sembah mereka untuk bertemu dengan Duli Yang Maha Tuanku bagi menyuarakan segala pandangan berkaitan dengan wabak pandemik yang sedang kita hadapi di samping kemelut ekonomi dan masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat rata-rata di negara ini. Jadi apabila Yang di-Pertuan Agong telah menerima segala pandangan daripada parti-parti politik dan juga daripada pihak-pihak yang berkepentingan dalam isu ini, Yang di-Pertuan Agong telah memanggil semua duli-duli raja-raja bagi mendapatkan pandangan daripada brother rulers juga bagi memastikan bahawa elemen penglibatan raja-raja Melayu ini sentiasa ada dalam sistem pemerintahan kita supaya kita dapat Yang di-Pertuan Agong dapat memberikan nasihat yang berguna kepada kerajaan bagi mengatasi masalah dan kemelut yang sedang dihadapi oleh negara kita. Dan bagaimana langkah seterusnya perlu kita fahami dan juga bagaimana strategi ataupun tindakan yang perlu rakyat tunggu dan lihat pada ketika ini. Pada hemat Datuk Seri, kalau parlimen itu perlu dibuka, siapa yang tindakan yang kita perlu tunggu dan juga bagaimana ianya boleh diharmonikan dan tidak mencetuskan ketegangan yang lain pula? Ya, paling indah yang saya nampak pada hari ini apabila seperti yang disebut oleh Datuk Seri tadi, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bersama dengan Raja-Raja Melayu telah berbincang begitu mengambil berat perihal negara dan juga kepentingan rakyat. Ini adalah satu perkara yang amat kita sanjungi dan pada ketika ini pula kita nak move forward. Bagaimana untuk kita meneruskan perkara ini. Jadi saya kira negara kita telah pun mengamalkan perlembagaannya dan undang-undangnya dengan begitu baik. Dan tentunya untuk kita buka semula parlimen ini, kita juga memang telah ada, mungkin Datuk Seri menceritakan dengan lebih lanjut tentang proses untuk kita memanggil sidang parlimen. Jadi itu perlu kita lakukan. Perdana Menteri selaku Ketua Majlis boleh mencadangkan tarikh untuk sidang dibuka semula. Dan saya kira yang lebih penting apabila sidang itu dibuka, apa yang nak dibincangkan. Kalau kita nak buka sidang parlimen dan kalau ahli-ahli politik ataupun ahli-ahli parlimen bersikap tidak terlalu mementingkan persoalan politik lebih daripada permasalahan rakyat dengan masalah pandemik, dengan masalah ekonomi, masalah pelbagai masalah lain, melebihi pula dengan masalah politik, ini tidak baik. Maka saya fikir ada baiknya kita menjunjung titah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong itu dengan memikirkan mencadangkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri sebagai Ketua Majlis Sidang untuk membuka sidang parlimen untuk membincangkan secara fokus pelan pemulihan negara dan juga bagaimana kita nak keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 ini melalui satu sidang khas berkenaan dengan perkara itu saja. Saya ucap cabas kepada parti-parti seperti DAP yang bersama Yang Berhormat Lok, yang juga telah sebelum ini saya dengar mengatakan tidak akan berlaku polemik politik di dalam sidang yang akan datang, tidak akan membuat undi tidak percaya dan sebagainya, supaya fokus kita kepada arah untuk menyelesaikan masalah pandemik COVID-19 ini. Jadi saya fikir kalau kita semua sehaluan dalam perkara ini, tentunya ianya akan mendatangkan kebaikan pada negara dan juga rakyat secara keseluruhan. Datuk Seri Faizal Abdul mengatakan bahawa apa yang nak dibincangkan tetap di parlimen nanti, tapi sudah cukup jelas isu kita sekarang ialah COVID-19 dan juga melancarkan vaksinasi. Malah kerajaan juga tampil dengan pelan pemulihan negara. Bukankah itu sudah cukup untuk kita ada nilai sepunya untuk bincangkan di parlimen? Mungkin saya dapatkan reaksi yang lain juga dan juga kita fahami daripada sudut perundangan bagaimana kalau parlimen ini dibuka, apa langkah seterusnya. Rakyat menunggu, rakyat perlu memahami, tapi kita berhenti rehat seketika dahulu.
pelan pemulihan negara dan juga apakah formula untuk pemulihan negara ini? Itu yang kami bincangkan dalam dialog 3 penjuru pada malam ini. Saya bersama dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, YB Anthony Lok juga bersama kita dan juga kita ditemani oleh Datuk Salihuddin Saidin. Tadi YB ataupun Datuk Seri Faizal Azumu kata dia pun dah rindu nak pergi parlimen. YB Anthony Lok kata sudah tentu mahukan parlimen itu dibuka, tetapi Datuk Salihuddin, apa yang kita perlu lakukan sekarang ataupun rakyat menunggu apa untuk parlimen ini dibuka, dan juga bagaimana kita dapat pastikan dan juga kita menilai bahawa cerita mengenai vaksinasi, cerita mengenai memerangi COVID-19 itu menjadi agenda utama, bukan cerita politik. Baik, terima kasih. Yang di-Tuan Agong melalui kenyataan media semalam, kalau boleh saya bacakan. Yang di-Tuan Agong menyarankan bahawa ketika sidang parlimen berlaku nanti, perkara yang perlu dibincangkan adalah berkaitan dengan bagaimana cara menangani pandemik wabak COVID-19, kemudian segala isu berkaitan dengan vaksinasi, perbajaan wang negara dan pemulihan ekonomi negara itu semakin tenat, khususnya ke arah membantu rakyat yang kehidupan mereka tertekan buat masa ini. So, memang persoalan ini sekarang, adakah platform parlimen ini adalah akan dipergunakan sebaiknya untuk oleh setiap ahli-ahli Dewan Parlimen ini untuk menjawab segala persoalan yang diajukan oleh rakyat. Harapan rakyat sebenarnya, ya, Cik Zul, amat besar sebenarnya. Rakyat mahu melihat adakah parlimen, ahli-ahli parlimen ini mampu untuk membawa permasalahan mereka ini yang sedang membelenggu mereka ini dan dapat dibahaskan dan diketengahkan. Nah, tidak cukup sekadar kita bahaskan sahaja apa yang telah disarankan oleh Yang Tuan Agong. Apa yang rakyat ingin lihat sekarang ini adalah dari segi bagaimanakah ahli-ahli parlimen ini nak cetuskan idea dan akhirnya idea tersebut dapat dilaksanakan secara praktikal. Bukan sekadar bercakap, bukan sekadar retorik politik semata-mata, tetapi rakyat mahu melihat implementasi segala perkara yang dibawa dan dibahaskan dan diimplementkan untuk faedah rakyat. Untuk bercakap tentang masalah ini, kalau boleh saya cadangkan ketika sidang Dewan Parlimen nanti dibahaskan ataupun dibuka dan dibahaskan, isu pokok yang ahli-ahli parlimen perlu fokuskan adalah dari segi pemulihan ekonomi negara. Sebab pelan ekonomi negara itu amat penting. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberikan pelan pemulihan negara. Itu berkaitan dengan fasa-fasa berkaitan dengan bagaimana kita nak keluar daripada wabak pandemik COVID. Tetapi di parlimen nanti, apa yang lebih penting adalah pelan bagi memulihkan ekonomi negara. Apabila pemulihan ekonomi negara berlaku, maka rakyat secara automatik, rakyat punya ekonomi juga akan terpulih. Ya? Jadi antara faktor yang boleh dibawa dan diketengahkan adalah pertamanya, kerajaan perlu satu rancangan, satu plan bagi merancangkan semula sektor-sektor penguasaan, perkhidmatan, perkilangan, pertanian dan sebagainya. Rancangkan satu plan. Bagaimana cara kita nak merancangkan semula? Ini selepas pandemik over, ya, setelah pandemik telah dapat kita atasi. Dan seterusnya mungkin juga dibahaskan tentang bagaimana kita nak bantu usahawan kecil, usahawan sederhana. Buatlah satu plan dasar bagi memulihkan semula perniagaan mereka. Bagaimana kita nak bantu mereka untuk menaik semula seperti mana sebelum wabak pandemik tersebut. Dan seterusnya perlu juga dibahaskan, perlu dicadangkan kepada pihak kerajaan bagaimana kita nak bawa pelabur-pelabur asing ini datang semula ke Malaysia. Sebab seperti mana yang kita tahu sekarang disebabkan pandemik wabak COVID-19 ini, dan apabila kita ada darurat, dikatakan banyak pelabur yang telah lari daripada negara kita, kita perlu lihat, kita perlu kaji semula bagaimana kita nak tarik balik pelabur. Mungkin dengan cara kita menarik pelabur ni, kita perlu perkenalkan satu sistem ataupun satu dasar yang konsisten. Ini amat penting. Pelabur akan melihat kalau kiranya kerajaan itu punya dasar pelaburan yang konsisten, mereka akan berani datang melabur ke sini. Dan yang keduanya, perlu ada satu undang-undang yang boleh melindungi pelabur-pelabur itu. Dan akhir sekali, yang paling penting sekali adalah apabila kerajaan tidak stabil, politically tak stable di negara kita, maka pelabur akan takut untuk melabur. Bukan saja pelabur takut, malah yang dah ada pun akan keluar. Jadi perlu juga ditekankan bahawa kestabilan politik negara amat penting bagi meyakini pelabur untuk terus melabur dan datang semula melabur ke sini. Dan akhir sekali, mungkinlah, saya ada banyak cadangan sebenarnya, tetapi itu akan seperti dengan masa bagi memberi peluang kepada panel-panel lain. Mungkin kita juga boleh pertimbangkan
untuk memperbaiki sistem kutipan cukai kita. Cara kita menguatkuasakan kutipan cukai supaya kita tidak ada di kalangan mereka yang terlepas daripada membayar cukai ataupun jumlah cukai yang dikutip tidak setimpal dengan pendapatan mereka. Dan mungkin pada ketika ini, sebab kita tahu kantong negara pun dah makin berkurangan, kita punya hutang dah semakin meningkat, bagaimana kita nak menarik semula wang tersebut masuk semula ke dalam kantong negara. Mungkin kita boleh fikirkan tentang untuk mewujudkan semula GST. Ini adalah satu perkara yang saya cadangkan. Sebab dulu, kerajaan dulu ada mengadakan GST. Kemudian bila kerajaan baru telah diubah kepada SST. Tetapi kalau kita lihat trend negara-negara luar sana, kebanyakannya mengamalkan sistem konsep GST instead of SST. Sebab GST ni lebih mencakupi semua pihak, semua badan. Termasuk juga orang-orang kaya ni. Datuk, tidak ada yang tepat. Saya mencelah sedikit di situ, Datuk. Kerana kalau saya kira banyak cadangan yang kita mahu berikan. Sebagai rakyat, saya juga faham seperti mana Datuk. Banyak perkara yang boleh kita selesaikan untuk mencari pemulihan dan juga membawa keluar negara ini daripada krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Tetapi YB Anthony, bagaimana kita nak melihat apabila parlimen dibuka nanti rakyat nak tahu bahawa apa yang nak dibuat, apa nak dibahaskan. Kita tidak mampu melalui lagi episod-episod yang sebelum ini apabila membahaskan sesuatu, ianya dipenuhi dengan canda tawa, dipenuhi dengan sarkastiknya beberapa ahli parlimen tertentu dan juga ianya meresahkan sesi parlimen itu. Ini adalah masa kritikal. Kalau parlimen dibuka, apa yang perlu diisi dan apa yang perlu dibuat cara yang lebih tuntas dan lebih pantas supaya kita dapat mencari mekanisme keluar dengan baik. Walaupun di berbeza blok parti dan juga pemahaman politik. Apa janji YB Anthony kalau parlimen dibuka, apa yang mahu diisi dan juga berlapang dada? Adakah itu perlu dilakukan di sebalik perbezaan politik pada ketika ini? Saya rasa yang pertama sekali ialah bukan soal kalau parlimen dibuka. Parlimen mesti dibuka. Dan kerajaan mesti menunjukkan keseriusan untuk membuka parlimen. Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan semalam, sidang parlimen perlu segera. Tetapi saya tengok respons pertama daripada kerajaan, daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Takridin, seolah-olah tak serius. Dia kata memang betul. Dia kata walaupun Pertuan Agong minta sidang parlimen dibuka, tetapi tak kata bila. Serta-merta lah as soon as possible. Bukannya 3 bulan dari sekarang. Bukannya bulan September. Tetapi paling cepat dalam 2 minggu, 3 minggu sidang parlimen. Apa yang dibahaskan, saya rasa government of the day ataupun kerajaan sekarang boleh menunjukkan kepimpinan. Kerana yang pertamanya nak memanggil parlimen, ketua majlis, Perdana Menteri. Yang keduanya nak menentukan agenda parlimen, kerajaan. Jadi menteri yang menjaga parlimen itu bolehlah duduk berbincang dengan ketua pembangkang, dengan wakil-wakil parti politik yang lain yang ada dalam parlimen, bincangkan dulu apa agenda yang nak dibawa. Apakah usul yang dibawa. Biar ada satu konsensus daripada pelbagai parti sebelum parlimen dibuka. Itu boleh dibuat kalau ada keinginan politik daripada pihak kerajaan. Yang apa yang kita nak lihat dan juga nak bincangkan bahasan di parlimen. Yang paling penting sekarang ini sudah tentunya yang pertamanya program vaksinasi kita. Bagaimana kita boleh mempercepatkan vaksinasi kita. Saya rasa ada banyak cadangan daripada ahli-ahli parlimen. Setiap ahli parlimen di kawasan masing-masing boleh memainkan peranan, membantu. Umpamanya saya sendiri, saya dah mengambil inisiatif berjumpa dengan Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya. Bagaimana nak membantu program vaksinasi. Nak membawa mobile team ke tempat-tempat yang sukar dipergi. Itu semua boleh buat. Tapi pentingnya ialah ada satu dasar yang dapat mengurangkan birokrasi. Kadang-kadang bukannya di peringkat lapangan, bukan mereka tak nak bagi kerjasama. Bukannya kita tak nak buat. Tetapi masalah birokrasi. Ada peraturan, ada dasar yang mungkin menyebabkan sesuatu itu lambat. Jadi prioriti kita ialah percepatkan vaksinasi. Itu pertama. Yang keduanya ialah bagaimana kita nak melihat bagaimana memulihkan ekonomi negara. Itu paling penting. Seperti Datuk Salihuddin katakan tadi. Memang betul. Pelan pemulihan ekonomi negara perlu dibahaskan, perlu dibentangkan di parlimen. Mendapatkan idea-idea daripada pelbagai pihak, daripada ahli-ahli parlimen. Apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri tempoh hari kemarin, dia tidak menjurus kepada pelan pemulihan ekonomi. Dia hanya kata fasah bila nak buka sektor-sektor ekonomi. Sektor ekonomi apabila dibuka, dia tidak secara otomatiknya akan membawa pemulihan. Kerana kita telah melalui satu tempoh yang begitu panjang, lockdown, mereka tak berfungsi, tak beroperasi, maka banyak perniagaan menghadapi kesusahan. Bagaimana kita nak merancangkan semula ekonomi ini,
memerlukan pelbagai daftar dan juga penjanaan. Jadi saya rasa agenda kita jelas. Yang penting ialah perlu ada leadership. Perlu ada satu keinginan politik. Kerajaan mesti menunjukkan keseriusan. Jangan bagi respons-respons yang tidak menunjukkan bahawa ada niat nak membuka parlimen. Itu yang kita rasa tak elok. Sebab saya lihat respons daripada Datuk Takzidin semalam ini tak menunjukkan sebarang niat untuk membuka parlimen semata-mata. As soon as possible. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu mengatakan bahawa rindu untuk ke parlimen dan sebagai orang kuat parti juga, Perdana Menteri mengumumkan pelan pemulihan negara. Sebagai mereka yang berada di bahagian kerajaan, sudah pasti ini adalah bulat ataupun agenda yang penting untuk dipertahankan dan juga menunjukkan bahawa ada jalan keluar untuk pemulihan negara ini. Itu yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan itu boleh diperhalusi di parlimen nanti. Pada pandangan Datuk Seri, bagaimanakah sebenarnya pelan pemulihan negara itu lebih molek dan juga lebih dapat dijalan dan ataupun ditambah baik dengan adanya persidangan parlimen? Dan kenapa perlu ada mungkin kekhawatiran untuk membuka parlimen dan sebagainya? Kalau Datuk Seri sendiri sebagai ahli parlimen, bila agak-agaknya sepatutnya dibuka parlimen itu? Terima kasih kepada persoalan itu. Jadi saya mendengar aktiviti apa yang dikatakan oleh Datuk Saiduddin, Yang Berhormat Anthony Loke. Tapi pada saya, benarlah hari ini kita berdepan dengan situasi di mana rakyat berasa resah dengan keadaan yang begitu fluid, bukan sahaja dari segi masalah pandemik COVID tetapi juga dari segi politik. Ianya berubah dari semasa ke semasa. Jadi saya berpandangan hari ini kita bersepakat. YB Anthony bersama dengan saya bersetuju bahawa sidang parlimen boleh dibuka. Tapi persoalannya bila? Mengikut YB Anthony perlu dibuka serta-merta. Tetapi untuk pada saya pula, untuk kita membuka serta-merta itu umpama sesuatu perkara yang agak pushing the envelope lah. Sebab kita perlu ada proses. Perlu ditetapkan tarikh dan sebagainya. Kita tak boleh tiba-tiba WhatsApp group dan jemput semua ahli parlimen, kita datang ke parlimen besok pagi nak bincang pasal vaksinasi. Tak boleh gitu. Dia ada prosesnya. Jadi itu perlu dibuat dengan secepat mungkin, bukan dengan serta-merta. Jadi saya percaya kerajaan tidak ada masalah tentang perkara itu, tetapi banyak perkara perlu diperhatikan. Kalau kita ingat waktu kita buka sidang dewan sebelum ini, kita telah tetapkan untuk penyokong kerajaan dan juga pihak pembangkang dibenarkan sejumlah ahli parlimen untuk berada di dalam dewan. Ada juga perbincangan, saya dengar baru-baru ini yang di-Pertua Dewan telah mengadakan suara bersama dengan Menteri Undang-Undang membicarakan apakah kemungkinan kita nak adakan sidang parlimen secara hybrid dan sebagainya. Jadi ada banyak kaedah yang sedang dipikirkan. Tetapi kalau kita nak sebut tentang political will, adakah kerajaan benar-benar bersungguh nak buka semula parlimen? Saya nampak ada kesungguhan itu. Cumanya saya fikir masih belum dapat satu kaedah yang benar-benar bersesuaian dengan keadaan sekarang ini. Tetapi saya bersama seperti semua rakyat mahukan agar perkara penting, perkara pokok berkenaan dengan masalah rakyat, masalah pandemik, ekonomi rakyat, kita boleh bincangkan tentang pemilihan kebangsaan, pelan pemilihan kebangsaan, tentang pelan ekonomi yang dicadangkan oleh Datuk Saiduddin tadi. Ini semua boleh kita bincangkan mengikut kaedah yang benar-benar bersesuaian. Jadi we shouldn't really push perkara ini untuk diadakan secepat mungkin serta-merta, tetapi ianya boleh mendatangkan lebih banyak masalah yang lain. Kerana mungkin rakyat tak nampak parlimen ini bila kita buka bukan 222 orang yang hadir. Yang hadir jauh lebih ramai daripada itu. Dan kami semua adalah frontliners, para pegawai kami, para pegawai di kementerian semua ni, kalaulah ditakdirkan kita mengalami tidak mengikut SOP yang ketat, ialah berdepan dengan ahli-ahli yang berhormat ni, kadang-kadang nak kita tekankan sangat tentang SOP ni pun bukan mudah. Tapi kalau ada yang terlanggar dan berlakulah kluster baru di parlimen ini, akan amat merugikan negara.
Semua ini orang penting. Datuk Seri, kami faham risiko itu, tetapi Datuk Seri juga menyebut bahawa pelbagai kaedah sudah dikenal pasti dan juga sudah ada nampak serius. Tapi soalan saya juga tadi ialah bagaimana pelan pemulihan negara yang diumumkan Perdana Menteri baru-baru ini dan juga segala kaedah, segala mekanisme untuk mempercepatkan vaksinasi dan juga memulihkan COVID-19 ini dapat dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih cantik dan juga lebih transparan sekiranya Parlimen dibuka. YB bersetuju mengenai perkara itu dan menolak segala kekangan untuk Parlimen dibuka? Saya cadangkan, tentu kalau kita cakap tentang kaedah, kalau kita cakap tentang kaedah ni tadi, tentunya ada cara untuk kita wujudkan jatuhkuasa kecil Parlimen yang mana boleh membincangkan tentang perkara-perkara ini dengan mendapatkan kehadiran daripada semua pihak, pembangkang dan juga pihak kerajaan untuk benar-benar mendalami perkara-perkara seperti yang kerajaan sedang rancangkan di dalam pelan pemulihan kebangsaan, program imunisasi kebangsaan yang saya rasa cukup penting untuk kita sama-sama jayakan. Jadi tak semestinya sidang secara kita junjung titah Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Tapi dalam masa yang sama, kaedah untuk memastikan matlamat akhir itu dapat tercapai. Matlamat untuk menyelesaikan masalah rakyat itu tercapai. Bukan semata-mata buka Parlimen kerana perlu buka Parlimen. It's not, kalau kita buka Parlimen tetapi kita bergaduh macam budak-budak, macam menjerit dalam Parlimen semua tu, saya rasa rakyat pun semakin fed up lah dengan sikap orang ahli Parlimen seperti saya kalau tak jaga adab dan sebagainya. Itu so it's not about opening the parliament, it's about apa yang kita nak capai daripada sesuatu perkara itu. Jadi mungkin kaedah ini boleh kita perhalusi lagi. YB Anthony Loke, mungkin ada respon sedikit? Ya, sudah tentunya. Saya bukan kata kita serta-merta tu esok bersidang. Tentu ada proses dia. Tetapi proses tu mesti bermula sekarang. Maksudnya, takkan kita nak tunggu 2-3 bulan untuk tentukan satu tarikh. Jadi tarikh boleh ditentukan. Katakan bulan Julai. Kalau ada 3-4 minggu untuk persiapan, itu tak jadi masalah. Yang keduanya, Parlimen merupakan tempat yang paling selamat. Kerana sejak daripada PKP yang lepas itu, tahun lalu, kita telah pun melakukan pelbagai SOP. Waktu itu, ahli Parlimen belum dapat vaksin lagi. Tetapi kita ada social distance, ada hak ahli Parlimen dalam Dewan. Tiap-tiap 2 minggu kita kena buat testing dan sebagainya. Jadi pelbagai SOP telah pun dilaksanakan. Bukannya kita kena rancang sekarang. Telah pun ada. Dan kalau untuk pegawai-pegawai yang ada risiko, kita juga boleh bagi mereka prioriti untuk mendapatkan vaksin. Itu pertama. Yang keduanya, jumlahnya boleh dihadkan. Pelbagai cara boleh memastikan Parlimen selamat untuk bersidang. Jadi yang balik yang paling penting ialah keinginan politik. Yang paling penting ialah saya kata tadi, leadership. Bahawa kalau leadership hari ini menunjukkan bahawa ada satu niat untuk menyatu padukan Parlimen dan juga membawa satu agenda untuk memulihkan negara dan menunjukkan satu semangat yang melebihi kepartian politik. Perdana Menteri sendiri kena tunjuk. Tahun lepas, bulan Ogos, saya dah mencadangkan Perdana Menteri sendiri panggil satu mesyuarat di kalangan semua ketua-ketua parti. Bentangkan apakah plan kerajaan dan minta sokongan supaya semua pihak bekerjasama dengan pihak kerajaan untuk kita memerangi wabak COVID. Jadi kalau langkah ini diambil sendiri oleh Perdana Menteri, saya yakin dia boleh mencapai apa yang dihasratkan. Okay. Tapi yang pentingnya kita belum nampak lagi leadership seperti ini. Okey, baik. Saya rasa saya berhenti rehat dahulu. Kita minum kopi sekejap, redakan keadaan kerana akhirnya nanti kita ingin melihat kepada penyelesaian dan juga formulanya untuk negara ini dipulihkan dan bagaimana juga semua ini perlu diharmonikan dengan sebaiknya kerana apapun hujahnya nanti rakyat bertanya bagaimana masalah saya diselesaikan. Saya ingin bersama dengan Datuk Salihuddin Saidin selepas ini tapi kita nak berhenti rehat dulu, kita minum kopi, kita jumpa lagi dalam dialog 3 penjuru selepas ini.
Bertemu lagi kita dalam dialog tiga penjuru dalam kenyataan media ataupun apa yang dikeluarkan oleh penyimpan Muhur Besar Raja-Raja Melayu semalam ialah raja-raja pemerintah mengambil maklum beberapa perkara tersebut. Antara lain ialah suasana politik negara yang tidak stabil dan juga perpaduan rakyat yang semakin retak selain daripada pokok pangkal ataupun perkara yang paling utama ialah negara sedang menghadapi wabak COVID-19 dengan angka jangkitan harian yang besar dan walaupun telah berada dalam keadaan darurat. Datuk Salihuddin, bagaimana kita melihat apa yang berlaku sepanjang seminggu ini? Rakyat menyandarkan harapan ini adalah perkara yang menjadi satu titik tolak kepada permulaan penyelesaian masalah dan juga ianya dilakukan secara harmoni. Tidak ada campur tangan istana dalam hal-hal pentadbiran negara dan semuanya dilakukan dalam lunas-lunas perlembagaan dengan baik. Walaupun ada kenyataan dan juga cadangan yang dikeluarkan di situ. Pertama, situasinya. Kedua ialah bagaimana kalau proses ini dapat dilakukan dengan harmoni, dengan sebaik mungkin, dengan tata cara dan tata tertib Raja-Raja Melayu dan juga etika dalam sebuah negara Malaysia yang penuh harmoni ini, bagaimana itu perlu disahut dengan cara harmoni juga oleh ahli politik. Mungkin Datuk boleh analisis dan juga terangkan perkara itu. Baik, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja-Raja Melayu telah menyarankan beberapa perkara dan telah mengambil maklum beberapa perkara, terutama yang telah dibangkitkan di samping masalah ekonomi rakyat juga melibatkan perpaduan rakyat. Kita tidak boleh melihat apabila Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu menyarankan satu perkara ataupun menasihati kerajaan, ini bermakna dia merupakan satu campur tangan. Sebab kita kena ingat konsep raja berperlembagaan, Raja-Raja Melayu sebagai peranannya juga. Peranannya adalah sebagai satu badan penasihat. Apabila kerajaan terbentuk dan kerajaan melaksanakan sesuatu, kalau ada perisauan di kalangan masyarakat, di kalangan rakyat, lain daripada kerajaan untuk mereka luahkan segala permasalahan, mereka boleh merujuk kepada Raja-Raja Melayu untuk membantu menasihati pihak kerajaan. Dan ini, proses ini yang sebenarnya berlaku pada hari ini yang kita lihat, Raja-Raja Melayu telah bersidang telah mengeluarkan beberapa pandangan. Baik, berkaitan dengan pandangan selain daripada ekonomi ini tadi, berkaitan dengan perpaduan dan juga masalah jenayah yang makin berleluasa akibat pandemik. Kita tahu bahawa apabila berlakunya rakyat dikurung di rumah, tidak boleh keluar dan sebagainya, mereka tidak boleh mencari pendapatan, kurangan keuangan dan sebagainya, nak makan pun pagi petang belum tentu ada dan sebagainya, akan timbul pula persoalan lain iaitu keganasan rumah tangga. Kita dapat lihat sekarang ni banyak diviralkan, banyak yang dibawa statistik bahawa berlakunya keganasan rumah tangga di kalangan suami isteri, di kalangan anak-anak dan juga ibu bapa. Begitu juga dengan kejadian kes-kes bunuh diri juga makin tinggi disebabkan kadang-kadang angkanya pun hampir sama dengan kematian dekat akibat COVID. Ini sebabnya adalah tekanan yang dirasai oleh rakyat akibat wabak pandemik. Tetapi ini bukan sahaja masalah yang dihadapi oleh negara kita, malah di seluruh dunia juga mengalami masalah yang sama. Jadi bagaimana kerajaan dan juga pihak pembangkang dapat sama-sama bergabung menggunakan platform parlimen itu tadi dengan mendapat pandangan dari Raja-Raja Melayu untuk cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat dari segi ekonomi dan juga masalah jenayah yang semakin berleluasa ini. Cadangan boleh kita bawa. Kita kena fokuskan cadangan kita. Sama ada kita nak memperketatkan undang-undang ataupun kita address masalah itu sampai ke the root of the matter, iaitu kita pergi kepada rakyat. Apa masalahnya? Sebab kita kena ingat, mungkin ramai ahli-ahli politik mengatakan bahawa parlimen adalah satu platform untuk mereka menyuarakan masalah rakyat. Tetapi saya melihat, selain daripada parlimen sebagai satu platform utama, wakil rakyat ini boleh turun sebenarnya ke bawah. Boleh turun ke bawah melihat kepada masalah rakyat. Sebab setiap bahagian, setiap kawasan di negara kita ini ada wakil-wakil dia. Bukan saja wakil rakyat ADUN tetapi wakil rakyat parlimen. Jadi mereka ni pada ketika wabak pandemik ini berlaku, mereka kena turun dan melihat kepada masalah rakyat. Adakah mereka cukup makan? Adakah mereka masih ada pekerjaan? Adakah mereka ini ada masalah dari segi rumah tangga mereka? Adakah kerana mereka menghadapi masalah penyelesaian ekonomi dalam rumah tangga mereka bergaduh? Isteri memarahi suami, duduk rumah tak mencari pekerjaan dan sebagainya. Jadi ini kita atasi. Sebab kerajaan juga ada memperuntukkan setiap seorang ahli-ahli wakil rakyat atau peruntukan untuk membantu rakyat. Jadi ini sepatutnya digunakan, kesempatan ini digunakan oleh ahli wakil rakyat. Di samping
pergi parlimen, mereka itu terbawa dan peruntukkan setiap ringgit yang diperuntukkan kepada wakil-wakil rakyat ini diturunkan kepada rakyat. Bukan kita nak bantu banyak, sekurang-kurangnya mereka dapat keluar daripada kemiskinan yang amat sangat, yang boleh mengajarkan mereka untuk melakukan satu perkara yang di luar Datuk, saya ingin meminjam sedikit perspektif undang-undang dan juga pengetahuan Datuk dalam hal ini. Kalau kita fahami juga terdahulu pada awal tahun ini Yang di-Pertuan Agong memperkenankan tempoh pelaksanaan darurat sehingga 1 Ogos 2021 dan juga sehingga satu tarikh lebih awal jika angka kes positif COVID harian dapat dikawal dan diturunkan dengan berkesan. Tetapi dalam semalam juga kenyataan Raja-Raja Melayu menyebut tiada keperluan untuk meletakkan negara dalam pemerintahan darurat sehingga selepas 1 Ogos. Bagaimana kita lihat perkara ini dan juga sekiranya parlimen itu mahu dibuka, adakah ianya dibolehkan sebelum tamatnya tempoh darurat ataupun bagaimana dalam sudut perundangannya, Datuk? Itu ada dua aspek. Saya ingatkan hari ini saya tak pilih cakap tentang hak undang-undang, tapi dapat kali ini jawab itu juga. Pertama sekali, berkaitan dengan 1 Ogos sebagai satu tarikh tamatnya darurat seperti mana yang disihatkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi of course pada ketika itu kita menyangkakan Yang di-Pertuan Agong boleh juga memanjangkan tempoh darurat seandainya pandemik wabak COVID ini tidak dapat diselesaikan. Namun apa yang kita perhatikan, pada satu ketika trend pandemik ini telah meningkat sampai ke angka 9,000 dan pada masa ini trend itu telah menurun. Kita tak tahu sama ada benar-benar tempoh darurat ini sebenarnya menyebabkan wabak ini menurun atau naik dan sebagainya, kita tak pasti sebab tidak ada kajian yang spesifik berkaitan dengan hal ini. Namun apa yang telah dia dapat lihat sekarang, trend adalah menurun. Jadi apabila trend menurun, kita ada tempoh 2 bulan lagi sehingga 1 bulan Ogos. Kalau MCO yang kita laksanakan sekarang ini boleh melandaikan lengkuk wabak ini, saya percaya ia ada keperluanlah untuk kita extend darurat ini melebihi menjangkaui daripada 1 Ogos. Disebabkan kerajaan, langkah-langkah yang kerajaan ambil dengan mengadakan PKP, PKPD, PKPP dan sebagainya sebenarnya satu usaha yang bagus untuk membentras wabak COVID ini daripada terus mengganas. Jadi kemungkinan disebabkan hal ini, kewajarannya seperti mana yang telah dikabarkan di dalam media bahawa Yang di-Pertuan Agong dan juga duli-duli Raja-Raja Melayu telah berpendapat bahawa tidak ada keperluan untuk melanjutkan melebihi daripada tempoh 1 Ogos. Berkaitan dengan persoalan kedua, iaitu bolehkah ketika tempoh darurat ini sidang parlimen boleh dijalankan? Itu adalah satu persoalan undang-undang. Banyak perdebatan menyatakan bahawa itu adalah kuasa agung, ada juga mengatakan itu adalah kuasa Perdana Menteri yang memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dan sebagainya. Saya tidak mahu mengupas soal ini sebab perkara ini telah diputuskan, yang mana Yang di-Pertuan Agong telah mencadangkan kepada pihak kerajaan untuk mengadakan sidang parlimen. Tetapi kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang juga, ada menyatakan di bawah Parlimen Darurat, ada menyatakan bahawa parlimen boleh dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekarang Yang di-Pertuan Agong telah memanggil, telah pun mencadangkan supaya pembukaan parlimen dilakukan disebabkan Yang di-Pertuan Agong merasakan ada keperluan untuk wakil-wakil rakyat ini tadi bersidang, berbahas bagi membincangkan tentang belanjawan yang nak digunakan, kewangan yang nak digunakan untuk rakyat, apakah langkah-langkah pemulihan kerajaan dan sebagainya, perlu dibahaskan untuk tujuan rakyat merasa selesa. Sebab sekarang rakyat tak tahu, selain daripada apa yang kerajaan telah pamerkan tentang langkah-langkah kerajaan, mungkin ada pandangan yang tertentu yang rasakan ia tidak cukup, tidak mencukupi. Maka perlulah idea-idea luar, idea-idea daripada pihak pembangkang tadi untuk mencetuskan idea mereka ini dalam sidang parlimen untuk dibahaskan dan diambil perkara-perkara yang baik untuk tujuan dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Itu pada pandangan saya dari sudut undang-undang. Baik. Saya ada baki masa lebih kurang 5 minit sahaja. Saya berikan slot yang seterusnya kepada 2 orang ahli parlimen kita. Saya mulakan dengan YB Anthony Loke dahulu. Dalam masa 2 minit, YB tadi mengatakan bahawa meminta iltizam politik daripada pihak kerajaan. Tapi di peringkat Pakatan Harapan dan juga DAP, apa iltizam dan juga janji YB supaya kita dapat sama-sama gerakkan formula pemulihan yang baik. Apa sekalipun namanya, tetapi apa komitmen yang bakal disandarkan dan juga kita dapat elakkan sebarang ketegangan yang meresahkan rakyat baik daripada segi politik dan juga perbalahan dan sebagainya. YB Anthony Loke. Yang pertamanya memang kita telah menyatakan komitmen kita tinggi untuk membantu rakyat dan juga untuk memulihkan negara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Datuk Salahuddin tadi. Memang wakil-wakil rakyat tugas kita mesti turun ke bawah tengok keadaan dan sebagainya. Saya sendiri setiap hari saya berada di kawasan. Setiap hari ramai rakyat datang ke pusat khidmat saya untuk mendapatkan bantuan baku makanan dan sebagainya. Dari segi peruntukan kerajaan,
untuk makluman Datuk Salahuddin, peruntukan kerajaan itu tak sama. Dia untuk ahli parlimen kerajaan 35 juta, untuk ahli parlimen pembangkang 100,000. Jadi bezanya cukup besar. Ini pun antara perkara yang kita perlu lihat. Pengagihan sumber daripada kerajaan, daripada peruntukan daripada kerajaan, sepatutnya dalam keadaan pandemik sekarang kita bantu semua. Jadi itu pun yang agenda kita nak bawa ke dalam parlimen, supaya ada peruntukan yang mencukupi untuk setiap kawasan membantu rakyat. Dan dia sesiapa yang susah itu mendapat pertolongan, bantuan dan sebagainya. Berkenaan dengan apakah kalau buka parlimen ada percaturan politik, ada krisis politik dan sebagainya, itu kena tanya parti pemerintah sendiri. Saya nak jawab bahawa apa-apa krisis politik, dia bukannya datang daripada parti pembangkang. Jatuhnya sebuah kerajaan itu, dia bukannya datang daripada parti pembangkang, tetapi keretakan dalaman. Kita lihat, umpamanya pengalaman Pakatan Harapan sendiri. Kita jatuh bukannya sebab pembangkang, bukannya sebab Barisan Nasional, sebab kita ada perpecahan, ada pengkhianatan dalaman. Jadi saya rasa dalam perkara ini kena tanya balik parti-parti dalam kerajaan pada hari ini. Kalau nak kerajaan ini stabil, adakah parti-parti dalam kerajaan ini mereka bersatu padu? Jadi saya rasa rakan saya, Datuk Peja, dia tahu, dia ada pengalaman sendiri. Di Perak, beliau digulingkan daripada kursi menteri besar bukannya daripada DAP, tetapi daripada rakannya, daripada UMNO. Sehingga Datuk Peja sendiri, ucapan akhirnya sebagai menteri besar mengatakan bahawa dia kata dia miss Pakatan Harapan. Walau apapun orang kata DAP ini buruk dan sebagainya, tetapi seburuk-buruk DAP tak pernah menikam kawan daripada belakang. Jadi itu komitmen kita. Terima kasih. Okey, terima kasih YB Anthony Loke. YB, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, dalam masa 2 minit, apa komitmen, apa janji kerana kita mahu menjadi formula? Rakyat resah, rakyat sukar, ramai yang dah meninggal pada hari ini kerana COVID-19, ramai juga yang terdesak kerana masalah ekonomi. Tolonglah kami, Datuk Seri. Terima kasih. Pertama sekali saya respon kepada apa yang disebut oleh Yang Berhormat Anthony tadi berkenaan dengan pengalaman saya di Perak. Sebenarnya untuk kalau YB lupa, waktu saya jadi Menteri Besar dalam Pakatan Harapan, Exco dari DAP lah yang cuba bekerjasama dengan UMNO untuk menjatuhkan saya. Tetapi gagal, dan dalam kerajaan PN, saya jatuh atas usaha sama kerjasama seperti yang disebut oleh Setiausaha Agung DAP sendiri, bahawa kerjasama dengan UMNO yang menyebabkan kejatuhan saya. Tapi saya terima dengan baik, terima kasih. Usaha kita sekarang YB adalah untuk bekerjasama dengan sesiapa juga. Tak kira daripada parti mana, hari ini kita ada tanggungjawab untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Hari ini kita berdepan dengan masalah keselamatan kesihatan rakyat. Ini perlu kita dahulukan. Selepas perkara ini dapat kita selesaikan, kita nak bergaduh dalam politik, dalam arena gelanggang politik, terpulang. Tetapi sekarang ini saya berpandangan, kerajaan telah pun ada pelan pemulihan. We stick to the plan, kita kena kerjasama dan teruskan usaha untuk memperbaiki keadaan. Cadangan-cadangan daripada orang-orang, daripada rakyat, daripada profesional seperti Datuk Salahuddin, daripada Yang Berhormat yang berpengalaman dalam kerajaan juga seperti YB Anthony, amat diperlukan bagi memastikan kerajaan membuat keputusan-keputusan yang betul untuk memastikan kita keluar daripada kemelut yang sedang kita alami sekarang ini. Jadi saya berharap sidang parlimen jika dibuka dalam masa yang secepat mungkin ini dapat kita gunakan untuk merungkai masalah rakyat, bukan untuk ahli-ahli politik mengumpul SD untuk memastikan mereka mendapat numbers yang mencukupi untuk menjatuhkan kerajaan. Kalau saya kena, dia tak panggil tebuk atap. Kalau orang sekarang ni tiba-tiba buat kerajaan, dia panggil pula tebuk atap. Jadi saya harap perkara ini kita tinggalkan di luar. Kita balik kepada asas kenapa kita menjadi orang politik, kenapa kita jadi ahli parlimen, untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Saya percaya jika semua kita bertindak sedemikian, insya-Allah hasrat daripada Kebaginda Di-Pertuan Agong dan juga semua raja-raja Melayu untuk mengembalikan kedamaian dalam negara ini, memastikan permasalahan kita selesai, takkan dapat dicapai dengan sebenarnya. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Saya ajak YB Anthony dan semua bersama-sama dengan kerajaan untuk memastikan kita menang dalam usaha melawan pandemik COVID-19. Terima kasih. Terima kasih Faizal Azumu. Kami sebagai rakyat, kami tuntut itu sebagai janji untuk dilaksanakan kerana kami memahati dan juga kami benar-benar resah. Tolonglah kami untuk keluar daripada pandemik ini kerana kami sandarkan harapan kepada anda untuk melakukan yang terbaik kepada negara. Dan sekian saja Dialog Tiga Penjuru pada hari ini.
ada hujah anda sendiri, teruskan bersama kami untuk berhujah secara berhemah di platform media sosial kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.